Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil umam, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini cuba kita mari bahas satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Dia sebenarnya kewajipan kita terhadap Quran ni dia ada 3 perkara. Gapo? Yang pertamanya kita kena baca. Yang kedua kena faham makna dia. Dan yang akhir sekali kita kena beramal dengan Quran. Dalam masalah baca Quran ni ada banyak-banyak hadis yang Nabi ni suruh kita baca Quran. Dan baca Quran ni dia ada fadilat dia, ada kelebihan dia. Di antara hadisnya Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Gapo dia Nabi kata? Iqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran. Jadi Nabi ni suruh kita baca Quran. Maka menjadi tugas kita nanti kita kena baca Quran. Cumanya kita nak baca banyak mana Quran. Nabi tak royak dalam hadis ni baca semuka ke, 2 muka ke. Ada seorang sahabat iaitu Abdullah bin Amr bin As pergi tanya Nabi, katanya, "Ya Rasulullah, fi kam naqra'ul Quran?" Di dalam satu riwayat katanya, "Fi kam nakhtimul Quran?" Wahai Rasulullah, kami nak baca Quran ni, nak khatam Quran ni dalam masa berapa hari? Abdullah bertanya Nabi. Maka Nabi jawab kata, "Fi syahr." Dalam sebulan. Maknanya kalau dalam sebulan ni kita kena khatam Quran, sehari kena baca sejuk. Maka Abdullah kata, khatam Quran sebulan, masa ni masa banyak. Nabi kata kalau gitu 20 hari. Maka Abdullah kata 20 hari ni Nabi kami ni kuasa lagi. Maka Nabi kata 15 hari, 7 hari. 7 hari Abdullah kata kuasa lagi. Maka Nabi kata 3 hari. Dan jangan khatam Quran kurang daripada 3 hari. Sebab Nabi kata kalau khatam Quran kurang daripada 3 hari tak faham dah. Sebab tujuan baca Quran kena faham. Kalau baca banyak doa tu jadi tak faham. Maka Nabi masa baca Quran khatam Quran hok kena sekali 3 hari. Lepas tu khilaf ulama lah, boleh tak nak khatam Quran lebih daripada 3 hari. Setengah ulama kata kalau bulan biasa ni tak comel kita nak khatam Quran lebih daripada 3 hari. Tapi kalau dalam bulan Ramadan boleh nak khatam Quran banyak. Sepanjang Imam Syafi'i kita dia khatam Quran sehari ni 2 kali. Lihat tengah hari sekali, lihat malam sekali. Dalam hadis ni maknanya Nabi suruh kita baca Quran, khatam Quran dalam masa sebulan. Sehari kena baca sejuk. Lepas tu gapo ke hukum kalau kita tak khatam Quran dalam masa sebulan? Setengah ulama kata siapa tak khatam Quran dalam masa sebulan ni jadi makruh, tak comel. Dah tapi pendapat hok nak lebih rajah sikit iaitu tak sampai makruh dak, cuma orang benda sunat lah. Benda sunat kita khatam Quran dalam masa sebulan. Hok pentingnya tiap-tiap hari kita ni kena baca Quran. Nak sikit banyak waktu duk di kemampuan kita lah. Semuka pun tak apa, 2 muka pun tak apa, setengah muka pun tak apa. Tapi hok pentingnya kita duk baca semua. Kerana Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'malu ila Allah adwamuha wa in qalla." Sekasih-kasih amalan di sisi Allah iaitu amalan hok kita dak buat semua. Tiap-tiap hari kita dak buat semua. Walaupun sedikit pun tak apa, tapi kita kena duk mudawamah duk buat semua. Dah, maka insya-Allah kita tiap-tiap hari kita ni ada wirid kita baca Quran. Azkar hok baik sekali iaitu baca Quran. Baca Quran ia ada fadilat banyak. Tapi fadilat hok Nabi nak ayat dalam hadis ni gapo dia? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Oleh kerana di hari kiamat nanti Quran akan datang mai syai kita.
Dia hari kiamat ni, dah Allah kata likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari tu Allah kata tiap-tiap orang ni duk gaduh dengan diri dia sendiri ya. Dengan orang lain tak peduli. Dengan isteri dia tak peduli. Kenal tak hari tu? Kenal. Jumpa tak? Jumpa. Tapi tak peduli. Dengan anak dia tak peduli, tak kenal. Sebab apa? Sebab hari tu yang masuk hari yang duk sibuk. Dia ni nak pergi neraka ke, nak pergi syurga. Duk sibuk. Siapa anak bini pun tak peduli. Kenal tak? Kenal tapi tak peduli. Kita ni kalau kita pergi bakok, misalnya dah pergi bakok, dia betul lah jumpa anak kita di bakok. Kita tegur tak? Kena tegur. Anak kita dia jumpa bakok. Kena tegur. Tapi di akhirat kita jumpa dengan isteri kita, dengan anak kita, tak tegur. Sebab duk sibuk dengan diri sendiri. Nak ayat kata benar hari kiamat ni benar takut sekali. Tapi pada hari itu ada satu perkara sanggup nak mari jumpa kita, iaitu Quran. Mai buat apa? Syafi'an, untuk nak mari syafaat, nak mari tolong kita. Tolong apa? Oleh kerana tempat kita nak pergi akhirat nanti ada dua perkara ya. Tak syurga, neraka. Dua tu ya. Tak ada manusia syurga pun tak pergi, neraka pun tak pergi, duduk tengah, tak ada. Tempat kita syurga ataupun neraka. Maka kalau takdirnya waliyadzubillah kita masuk neraka, tetapi kalau kita duduk atas dunia ni ada satu amalan yang kita sentiasa duk buat seumur, iaitu baca Quran. Quran ni boleh minta syafaat, boleh tolong kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita lepas daripada api neraka. Ini maknanya syafaat daripada Quran. Maka kalau kita nak syafaat daripada Quran, kita kena baca Quran lebih banyak. Lepas pada tu, kalau kita masuk syurga, dah alhamdulillah. Kalau takdirnya kita masuk syurga, gapo je faedah Quran? Nak tolong gapo dia? Kita masuk masuk syurga dah. Maka syafaatnya Imam Nawawi dia kata, kalaulah kita masuk syurga dah, Quran ni dia boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni akad darajat kita di dalam syurga. Sebab syurga ni dia bukan ada setarah tu dak, dia ada pekat dia. Kalau kita sentiasa jadi ahlul Quran, baca Quran semua, Quran boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita akad darajat kita di dalam syurga. Syafaat ni kepada siapa? Li ashabihi. Contohnya Nabi guna kalimahnya li ashabihi. Nak beri syafaat kepada ashab ni, kalau bahasa Melayu kita, kepada sahabat dia. Makna apa sahabat dia? Maknanya kalau kita nak syafaat daripada Quran, kita kena sahabat dengan Quran. Quran ngaku kata ni sahabat dia, barulah Quran nak tolong kita. Maknanya gapo nak disahang ni? Sahang kena duduk sekali. Maknanya kita semua duk baca Quran. Sehingga kata Allah kata kita ni jadi sahabat Quran. Bukan tolong semua orang dak. Kita ni kena bersaing dengan Quran. Nah, inilah yang pertama yang saya nak minta kepada kita semua, iaitu adalah kita sentiasa duk baca Quran. Dan yang keduanya iaitu kita kena faham makna Quran. Sebab gapanya tujuan kita baca Quran ni bukan sekadar baca. Baca tu juga ada boleh dah pahala, tapi satu pekat lagi kita kena faham makna dia, gapo dia hak Tuhan dok sebut dalam Quran tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dok baca tiap-tiap hari, gapo dia makna dia. Lebih lagi surah Fatihah kita dok baca 17 kali sehari ni, kita kena faham makna. Kalau tak faham ni, sebabnya lubbul Quran, iti Quran iaitu surah Fatihah. Dah kita kena fahamnya makna gapo dia. Dan hak akhir sekali gapo dia, kita kena beramal dengan ayat Quran. Hak tu tujuan asasi sekali Quran, iaitu untuk kita beramal dengan isi Quran. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia kata al-matlub minal Quran fahmu ma'ani wal amal bih. Benda tujuan Quran, benda hak kita tuntut dalam Quran, iaitu fahmu ma'ani, kita faham Quran, faham makna dia, wal amal bih, dan beramal dengannya. Dalam masalah kita baca Quran ni,
Baca hok lebih baik sekali iaitu kita baca serta kita tadabbur. Baca tu gapo dia hok Tuhan duk kata, kita duk tadabbur, duk mikir. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mari ni kita kenal dah Ibnu Abbas dah. Ibnu Abbas ni adalah seorang sahabat Nabi yang Nabi berdoa kepada dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doa kepada Ibnu Abbas supaya dia ni orang yang faham dari segi agama dan orang yang faham tafsir Quran. Ibnu Abbas dia kata, la an aqra'ul baqarah atadabbaruha wa ufakkiruha fi lailah ahabbu ilayya min an alqur'al Qur'an fi lailah. Ibnu Abbas kata, kalau aku baca surah Baqarah, kalau aku baca surah Baqarah dalam satu malam, serta dengan aku ni duk tadabbur, duk keraikuan, duk mikir, wa ufakkiru fiha, dan aku duk mikir dalam surah Baqarah dalam satu malam, lebih kasih daripada aku baca Quran semua dalam satu malam dengan tak tadabbur. Hak penting kita nak kena faham dalam kita baca Quran, kita faham, kita tadabbur, hak tu lebih baik daripada kita baca Quran banyak tapi kita tak faham makna. Dan sikit pun tak apa, sehari kita baca semuka je Quran tapi kita faham makna dia, hak tu lebih baik daripada kita baca banyak Quran tapi kita tak faham. Sebab itulah ulama dia kata, kita baca Quran sikit serta dengan kita faham makna, serta dengan kita tadabbur, pahala dia lebih banyak daripada kita baca Quran banyak tapi tak faham makna dan tidak tadabbur. Sebab itulah dalam bulan Ramadan ni, goyo balik ke apa, kita ni nak badu siapa baca Quran banyak, molek, tapi hok molek lagi iaitu kita faham makna. Baca Quran harian kita pun supaya juga. Dah, Quran harian kita nak baca ni kita faham makna. Semuka sehari pun tak apa, dua muka pun tak apa, tapi pentingnya kita faham makna. Baca semuka tengok makna. Baca satu ayat gapo dia hak Tuhan kata. Dah balas tu comel. Ataupun kita nak balas ni pun tak apa. Kita buat dua. Hak baca saja so. Lepas tu hak selaginya hak baca serta dengan faham makna. Kalau balas tu jadi comel lah. Gapo dia dah ayat hak kita saya nak cerita pada pagi ni, iaitu satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Allah berfirman dalam satu ayat berbunyinya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu. Dah kita duk dengar semua dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Banyak ya ayyuhalladzina amanu Tuhan sebut, wahai orang yang beriman. Berkata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni adalah seorang sahabat juga, hok faham di segi Quran serupa dengan Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud dia kata, kalau Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran, dengar molek-molek. Ibnu Mas'ud kata, kalau Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran, dengar baik-baik, perhati molek-molek. Sebab lepas daripada ya ayyuhalladzina amanu, Tuhan akan suruh satu perkara. Lepas pada ya ayyuhalladzina amanu, ada Tuhan suruh satu perkara. Golek ke begitu. Ataupun Tuhan nak lari daripada satu perkara. Maka kita dengar molek-molek. Gapo dia hak Tuhan nak ayat dalam ayat ni? Gapo dia? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu di dalam Islam seluruhnya. Gapo dia? Tuhan suruh kita masuk dalam Islam ni semua. Gapo maksudnya? Berkata Ibnu Abbas kita tahu dah, ulama tafsir Quran, sahabat hok mahir di segi tafsir Quran. Ibnu Abbas dia tafsir kata, iaitunya hendaklah kita beramal dengan ajaran Islam semua. Sama ada di segi pegangan, sama ada di segi ibadat, sama ada di segi muamalat, sama ada di segi akhlak, semua tu dalam ajaran Islam tu kita kena beramal semua. Maknanya janganlah kita ambil satu segi saja, kita tinggal segi lain. Ambil dari segi akidah Islam tapi akhlak tak tahu gapo dia.
Sunnah di segi ibadat kita, tapi akhlak kita jahiliyah. Bukan. Tapi semua tu sempurna dalam tubuh diri kita. Barulah kita ni jadi orang beriman yang sempurna. Barulah Islam kita tu sempurna. Tapi kita apa dia? Islam satu segi saja, di segi akidah ataupun di segi semaya saja. Tapi akhlak fi'il perangai kita tak jadi Islam. Maka Islam kita tak sempurna. Dia Islam ni dah. Islam ni bukan sekadar dari segi semaya, tapi Islam ni adalah minhajul hayah. Ciwit kita, hidup pe kita tu Islam semua. Islam dalam masjid, Islam di kedai, Islam di bazar, Islam di tempat kita kerja, Islam semua dalam kehidupan kita tu kena gunakan ajaran Islam. Tapi dalam masa sekarang ni lah nak jumpa Islam, kena duduk dalam masjid. Kalau masjid di kedai di gapo tak nampak ajaran Islam. Sebab itulah orang asing dia tak faham gapo dia agama Islam. Nak faham Islam kena baca surat. Tapi di perangai diri kita ni kita tak menzahirkan agama Islam. Ada satu kisah yang berlaku di negeri Sia kita sendiri, dan kisah berlaku sungguh. Ada seorang perempuan, saya tak ingat dia duduk cangwat gapo, kau bakak waktu lah. Dia nak masuk Islam, dia nak masuk Islam. Masuk dengan bukan sebab nikah gapo dak, sebab nak masuk duk baca Quran, masuk kenal agama Islam, nak masuk Islam, orang perempuan. Maka dia pengoyak kok mak dia katanya, mak dah kecap sosial dah. Dia nak masuk agama Islam. Maka mak dia kata kena, mak dia kata, nak masuk agama gapo masuk, tapi jangan masuk agama Islam. Anak dia heran, sebab apa tak si masuk agama Islam? Maka mak dia jawab kata, agama Islam ni agama cemar. Soalnya, ya mak mana kata agama Islam agama cemar? Ayat mana sebut kata Quran ni agama cemar? Ada hadis mana Nabi kata? Ataupun ada kitab agama mana kata agama Islam agama cemar? Tak ada. Bahkan agama Islam ni agama amati di segi kebersihan ni tak ada orang. Nak semaya kena ambil air semaya. Tak ada agama nak amati di segi kebersihan daripada agama Islam. Tak ada. Yang mek mana? Sebab dia nampak kelakuan orang Islam ni cemar. Sebab tu dia orang hukum kata agama Islam agama cemar. Siapa duk hajar dia? Kita hajar dia, hajar dengan fi'il perangai hak dia nampak. Ni sebab apa ni? Sebab kita tak beramal dengan ajaran Islam dengan sepenuh dak. Kita ambil satu segi saja, di segi dari segi akidah ke, di segi fiqh ke, di segi ibadat kita, tapi di segi akhlak kita, muamalah dengan kita ni, dengan orang lain ni, kita tak menzahirkan, tak amalkan dengan ajaran Islam. Sebab tu dia tak faham Islam. Satu lagi, Yusuf Islam, dah kita kenal dak Yusuf Islam, nama dia asal nama apa dia? Cat Steven. Dah dia orang tak silap orang Angkrit dah. Cat Steven. Cat Steven ni dulu dia di Nakrong orang Angkrit. Lepas tu dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam dia kata kena. Dia kata alhamdulillah, dia kata alhamdulillah Allah ni dia jumpa Islam belum nak jumpa orang Islam. Kalau dia jumpa orang Islam dulu, dia tak masuk Islam. Makna gapo? Dia mujur Allah ni dia jumpa Islam dulu, belum nak jumpa orang Islam. Kalau dia jumpa orang Islam dulu, dia tak masuk Islam. Nak ayat kata dia jumpa Islam ni sebab dia baca Quran terjemah, masuk Islam. Sebab tu dia lemsai agama Islam. Tapi kalau dia jumpa orang Islam dulu, dia tak masuk Islam. Sebab fi'il perangai Islam tu tak dengdut untuk nak masuk Islam. Sebab apa semua ni? Sebab di kita sendiri tak beramalkan dengan ajaran Islam. Kalaulah kita amal dengan ajaran Islam sungguh, sama ada di segi ibadat kita, akidah kita, fi'il perangai kita, akhlak kita dengan orang ramai, dan secara orang nampak Islam ni dengan tak kena baca surat, nampak Islam di diri kita. Kita tak nak seru dah agama Islam. Dia akan masuk dengan automatik. Yang mana berlaku di masa Nabi dulu. Masa Nabi dulu ni banyak orang musyrikin masuk Islam dengan Nabi tak kena seru.
Tapi sebab nampak fi'il perangai orang sahabat tu masuk Islam. Yang mana satu kalinya Nabi igat seorang musyrikin. Sudah pergi kan, ya ada celai suk Nabi igat seorang, tak silap saya namanya Wasilah bin Uthad. Tak silap namanya Wasilah. Nabi igat dia tu, lepas tu pergi ikat di dalam masjid. Dan ikat duduk di masjid Nabi. Lepas satu hari, Nabi kita tanya Wasilah, bagaimana ni Wasilah? Maka orang musyrikin ni jawab kata, "Hei Muhammad, kalau mu nak bunuh aku, bunuh. Nak lepas. Po hari yang kedua, Nabi mari jumpa dia pula. Bagaimana ni Wasilah? Maka Wasilah dia jawab kata, kalau nak bunuh dia, bunuh. Nak lepas dia, lepas. Hari ketiga, Nabi pun tanya begitu juga. Lepas pada tu, Nabi lepas je. Lepas, Wasilah pergi. Gimana? Lepas pada tu, dia mari jumpa Nabi. Dan dia mengucap kata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi duk seru kat dia. Tapi sebab dia nampak fi'il perangai sahabat yang duk buat dengan dia tu, dia jadi celesek, jadi tawen ni. Tapi sahabat buat dengan dia tu dengan cara baik, we makan ni, we gapo, bukan duk seksa dia dak. Akhir dia masuk Islam dengan sebab fi'il perangai sahabat duk berlaku dengan dia tu. Satu kisah lagi. Kita nampak kalaulah kita beramal dengan ajaran Islam, sungguh gaponya nak berlaku, iaitu di India. Dah sekarang ni di India ni orang Hindu duk hina orang Islam dah, duk bunuh gapo. Tapi masa dulu ni orang Islam kita pernah meretah India. Dah India masa dulu tu Islam duk meretah, biasa duk meretah dulu. Ada kisahnya yang kata ada di satu pasar, satu nak lah dah tu. Nak tu ada satu tempat tu dia duk jual kakah apa? Pesing kereng teh. Kakah masuk lah. Lepas tu kedai ada banyak kedai. Lepas tu ada kedai orang Islam, ada kedai orang Hindu. Ada seorang tu orang Islam jual. Lepas tu tepi-tepi tu kedai orang Hindu. Lepas tu kedai orang Islam ni ramai orang beli, laku. Pakak belum masuk kedai yo. Masuk. Puas apa dak tengah hari tu, ada seorang Hindu tu mai beli kedai orang Islam. Maka orang Islam duk jual ni dia kata, hari ni dia jual banyak, laku laba banyak dah ni. Cuba pergi beli kedai tepi-tepi ni. Sebab nampak kedai dia tak laku mana hari ni. Dia tak bagi super ya tau. Bagi super kena pap super, gapo super, harga apa super. Tolong pergi beli kedai dia. Orang Hindu ni heran. Orang mai beli kedai dia tapi esok pergi beli kedai lain. Pak dia tanya sebab apa? Dia kata dia mada dah ni, kata Islam ni suruh gapo mi puan piang suruh tolong orang lain. Dia dengar balah ni yang masuk Islam. Dengar tak kena duk seru balah mana ahli. Ni gapo dia ni? Ni nak ayat kata hasil daripada kita amalkan dengan ajaran Islam di dalam setiap segi hidup kita. Maka janganlah kita beramal satu segi saja dak. Kalaulah kita amal satu segi saja, ambil dari segi ibadat saja, akhlak kita tak ambil ajaran Islam, kita tak lepas daripada api neraka. Yang mana ada satu hadis, sahabat tanya Nabi. Sahabat kita tanya Nabi, katanya, "Hei Nabi, inna fulana tasumun nahar wa tusallil lail." Ada seorang perempuan, dia ni lek tengah hari dia puasa sunat lah. Lek tengah hari puasa sunat. Lek malam semaya tahajud pula. Walakin dah tu'zi jiranaha. Tapi dia ni menyakiti jiran dia. Dia buat sang kuam ดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้าน. Dia dengan Tuhan ni baik, semayalah, puasalah. Tapi dengan manusia ni duk menyakiti. Sahabat kita tanya Nabi, balah mana orang balah ni? Maka Nabi kata, la khaira fiha. Tak baik retina ni. Hiya finnar. Retina balah ni dalam api neraka.
Sebab itulah kita nak hukum kata orang ni baik tak baik, jangan hukum kata ya alaqah dia, hubungnya dia dengan Tuhan. Tapi kena tengok hubungnya dia dengan manusia ni balas mana. Kalaulah hubungnya dia dengan Allah saja baik, tapi hubungnya dia dengan manusia tak baik, dalam Islam orang balas ni tak baik. Kita biasa dengar tak? Dia kata, oh orang ni kering saksana, tapi kecek tak molek. Cakap pai balas ni tak kena. Orang kering saksana ni kena mana? Kena cakap pai baik. Kalau tak baik dia tak panggil tu kering saksana. Dan sahabat tanya Nabi pula. Ada seorang perempuan pula, ya ni semaya fardu ya. Semaya sunat ke apa tak semaya. Puasa pun puasa bulan Ramadan saja ya. Tapi ia tak menyakiti jiran dia. Maka Nabi kata, hiya fi khair, hiya fil jannah. Orang perempuan belah ni baik. Orang perempuan ni duduk dalam syurga. Nak ayat apa? Nak ayat kata kita nak baik tak baik ni. Hubungnya kita ni ada dua. Hubungnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungnya kita dengan manusia. Dua-dua ni kena baik, barulah kita orang baik. Bukan saja hubungnya kita dengan Allah baik, hubungnya kita dengan manusia tak baik, jadi tak baik. Sahabat kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, "Hei Rasulullah, amalan gapo ke hok boleh masuk manusia dalam syurga banyak sekali?" Nabi kata, "At-taqwa wa husnul khuluq." Iaitu amalan hok boleh masukkan manusia dalam syurga banyak sekali, iaitu takwa dan akhlak yang baik. Takwa maknanya apa takwa? Takwa ni hubungnya ia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu baik, dan hubungnya ia dengan manusia, iaitu dari segi akhlak baik. Kita baik dengan Allah dan kita baik dengan manusia, barulah kita jaya di akhirat nanti. Inilah maksud ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah dalam Islam semua. Maknanya adalah kita beramal dengan ajaran Islam semua. Sama ada dari segi pegangan kita, dari segi ibadat kita, dari segi muamalat kita, dari segi akhlak kita, sama ada sama kita ataupun sama dengan orang lain bukan orang Islam. Kita kena muamalat dengan baik, balas itulah baru Islam kita tu sepenuh, barulah kita jadi orang yang baik. Kalau kita ambil satu segi saja, ambil segi akidah saja, tapi akhlak tak baik, kita tak berjaya. Atau ambil akhlak saja, akhlak baik, juruh orang ni tolong orang tapi tak semaya, tak juruh juga. Nak juruh ni kena semua, jadi meliputi klub semua dalam ajaran Islam. Inilah maksudnya masuk dalam Islam semua. Dan lepas pada tu Allah kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Syaitan dengan iblis ni beza mana? Kita usah dengar tak? Ada iblis dah, atau ada syaitan? Gaponya bezanya syaitan dengan iblis? Manusia ni, kita semua ni usul asal mari daripada Nabi Adam. Dah, kita manusia ni usul asal mari daripada Nabi Adam. Syaitan ada banyak. Dah, bukan ada seekor dak, syaitan ada banyak. Usul asal, ada setengah pendapat yang kata usul asal syaitan ni mari daripada iblis. Kita mari daripada Nabi Adam. Syaitan ni adalah mari daripada iblis. Ada seorang lelaki yang pergi berjumpa dengan seorang imam, namanya tak silap Sya'bi. Dah, Sya'bi ni adalah ulama salaf dulu. Ada seorang lelaki pergi jumpa Sya'bi, dia katanya, dia tanya Sya'bi, katanya, manusia ni konturan dia ni mari daripada Nabi Adam, dan isteri Nabi Adam namanya Hawa. Kita panggil isteri Hawa tu. Tapi bahasa sebenarnya Hawa tu, baca bahasa Arab Hawa. Lepas tu syaitan ni konturan dia ni mari daripada iblis.
Lepas tu isteri iblis nama gapo? Tanya Sya'bi. Dah kita ni daripada Nabi Adam, isteri Nabi Adam namanya Hawa. Pas syaitan ni konturan dia mai daripada iblis. Pas iblis ni isteri dia nama gapo? Maka Sya'bi jawab gini. Soal dia payah juga ni. Maka Sya'bi kata, kau hari menikah hok iblis gitu tu, dia tak kena madah. Dia tak kena madah, tak tahu kata isteri iblis nama gapo. Tak boleh nak jawab. Nak ayat kata setengah soalan ni hok Tuhan tak ayat tak perlu kita tahu. Supaya gapo dia ada dalam surah Kahfi tu. Hok kata hok duk tidur dalam gua, lepas tu ada hanying duk dalam gua tu. Ada orang tanya, "Tu hanying tu nama gapo?" Tak siapa tahu tu benda gapo hok Islam tak ayat kita tak kena duk usah duk carilah dalam masalah belah tu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Syaitan ni adalah anak cucu daripada iblis. Ia ada banyak iblis ni. Tujuannya iaitu untuk nak tipu anak ada semua. Kah Allah Subhanahu wa taala halau iblis tubik daripada neraka, tubik daripada syurga. Iblis ni dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan taruh nyawa dia. Taruh nyawa iblis ni sampai hari kiamat. Mau nak ambil nyawa iblis. Iblis ada seekor ya. Tujuan ke apa? Tujuan untuk nak tipu anak ada semua masuk dalam neraka. Maka iblis dan syaitan ni tujuannya untuk nak tipu kita. Dan Tuhan kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Tuhan comel ya timukan guna kalimah khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Nak ayat kata syaitan cara yang nak tipu kita ni ia ada langkah-langkah, ada penkan penton, bukan tipu. Ia ada one pen, ada pen kan dia, bukan tipu sekaligus dak, ada penkan penton. Balah mana? Ibnu Qayyim rahimahullah dah tersebut dalam kitabnya dia kata cara syaitan nak tipu manusia ni kanton dia tu, penkan dia tu ada ni semua. Yang pertamanya dia kata syaitan ni tipu hok ni kanton hok pen sungsut hok syaitan iaitu tipu supaya manusia ni jatuh agama, keluar daripada agama Islam. Iaitu supaya manusia ni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kufur. Hok ni hok matlamat hok tinggi sekali hok syaitan supaya manusia ni buat syirik. Dan yang kedua iaitu gapo? Iaitu buat perkara yang bid'ah. Tapi kita nak faham juga masalah bid'ah ni. Bid'ah maksud di sini bid'ah pesing bid'ah hok besar lah. Bukan bid'ah pesing hok ulama duk kilah hok tu tak kira menganggap kunut bid'ah hok tu bukan, hok tu tak masuk, hok tu masuk oleh benda khilaf. Siapa muka khilaf hok tu panggil bid'ah hok di ulama duk keleheng bid'ah atau bid'ah. Tapi maksudnya bid'ah hok ulama ijma' atau bid'ah. Tu yang keduanya. Yang kemula yang pertama iaitu kufur, syirik. Yang keduanya supaya manusia buat benda bid'ah. Dan yang ketiga buat dosa besar. Yang ketiga buat dosa besar. Kalau tak boleh nak tipu untuk buat dosa besar, yang keempatnya iaitu buat dosa kecil. Hak tu oleh kanton syaitan. Nak tipu orang tak boleh buat ke nak buat dosa kecil. Ada kanton yang kelima. Gaponya? Iaitu suruh kita ni lalai dalam benda mubah. Benda mubah ni bukan benda haram. Benda dalam Islam tak haram. Boleh buat, tapi duk lalai, duk mukmun dengan benda tu. Misalnya gapo dia? Misalnya duk mukmun dengan burung daah. Pegang burung boleh tak? Boleh. Tak haram dalam Islam kita nak pegang, tapi duk mukmun dengan benda tu daah. Siawela you kat benda tu daah. Hak ni adalah tipu syaitan juga. Kita rasa tipu syaitan gapo, kita tak buat dosa gapo ni. Maknanya kita duk mukmun dengan benda apa semubah balah ni adalah satu daripada tipu syaitan juga.
Dan yang akhir sekali iaitunya tipuan syaitan, so kita ni dok mukmun dengan satu perkara yang baik, benda baik ke benda tak baik. Tapi sebab kita dok mukmun benda hak ni benda baik ni sampai kita tinggal benda hak lebih baik lagi. Dok mukmun benda ni sampai mukmun dengan benda ni benda baik. Tapi sampai kita tinggal benda hak lebih baik pada tu. Misal apa dia? Misalnya kita kata kita semaya malam, semaya tahajud. Comel dah semaya tahajud dah. Kita semaya tahajud, bangun malam semaya tahajud, kat anak subuh kita tidur sampai maya subuh lewat. Kita semaya tu molek tak? Molek. Bukan tak molek. Tapi sampai kita semaya malam, semaya tahajud sampai kita luput. Bukan tak semaya agak subuh. Tapi tak ada jemaah misalnya. Hak ni adalah tipuan daripada syaitan juga. Semaya tahajud, semaya malam, tinggal maya subuh. Hak ni lebih penting. Maya subuh lebih penting. Tapi sebab kita dok mukmun doa dengan semaya malam, sampai kita ni tak ada nak semaya subuh dengan secara jemaah, hak ni adalah daripada tipuan syaitan juga. Sebab syaitan ni dia ada kanton dia cara nak tipu ke. Sepengah buat kita ni syaitan tak tipu bi kita ni jatuh agama. Sebab apa? Lapis kita, lapis orang mengaji ke apa, ada kanton dia. Syaitan nak masuk jumpa dengan tok guru dengan cara dia, dengan cara apa? Cara ria ke, dengan cara ada uut ke. Kalau jumpa tok guru tak syaitan tak suruh buat syirik, dia ada cara dia. Kalau orang biasa ada yang belah dengan syirik. Inilah yang kita tipu syaitan ni, dia ada khutuwat dia. Sebab tu kita nak beringat, kita nak buat gapo satu perkara pun kita kena ingat. Janganlah kita duk perasa kata kita tak buat dosa tu syaitan tak tipu. Tak. Tipuan syaitan adalah ada khutuwat. Dan itu maknanya khutuwat asy-syaitan. Maka inilah makna ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwat asy-syaitan. Dah, maka dah pagi ni saya setakat ni saja. Mudah-mudahan kita dapat boleh beramal semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.